Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang menguasai alam, Tuhan yang melimpahkan kurnia dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan olehnya kepada kita ialah nikmat sehat, nikmat masa yang perlu bahkan wajib kita syukuri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya adabku begitu besar. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ni begitu banyak. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang boleh menghitung dan mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung, mengira nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk, maka engkau tidak akan berdaya, tidak akan kuasa, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka nikmat masa, nikmat sihat ini merupakan dua nikmat yang paling agung. Bahkan dua nikmat ini dari saking agungnya sering dilupakan oleh manusia. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sabdanya, ni'matani maubuna katsirun minan nas, as-sihhatu wal farau. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat masa, nikmat kosong, nikmat luang dan nikmat sihat. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan kalimat hamdalah, kerana pada petang ini kita digerakkan hati kita untuk pergi ke Yayasan Ta'lim dalam rangka kita mempelajari tentang nama-namanya yang terindah, nama-namanya yang cantik yang dikenali dengan Al-Asma'ul Husna. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita telah mempelajari dua nama sebagaimana yang disebutkan dalam buku ni pada awal muka surat. Dua nama yang sudah kita pelajari iaitu As-Sami'. Lepas tu lagi apa? Al-Basir, ya. As-Sami'ul Basir. As-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir, yes, yang maha melihat. As-Sami'ul Basir. Bahkan dua nama ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran secara bergandengan, secara bersamaan. Bahwasanya Allah Subhanahu ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan pendengarannya amat sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan penglihatannya amat sempurna. Tidak ada suatu bunyi, tidak ada suatu suara yang tersembunyi daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu benda pun, sama ada yang zahir, sama ada yang halus, sama ada yang kecil sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Baik, kita akan sambung pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-59 ni. 59 dan 60. Ar-Raqib, sorry. Asy-Syahid, ya. Allah, rupanya saya melompat ya. Terlepas pandang.
Sorry. Muka surat yang ke-7 ya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-58. Kita akan gabung insya-Allah taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-59. Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nama ini Asy-Syahid, Ar-Raqib, ini amat dan sangat berkaitan dengan nama-nama sebelumnya. Dengan dua nama sebelumnya ni. Okey. Dua nama sebelumnya As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Yes, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, begitu cantik, begitu agung, Asy-Syahid. Asy-Syahid yang bermaksud yang Maha menyaksikan. Dan satu lagi Ar-Raqib. Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Asy-Syahid dengan Ar-Raqib sangat erat, sangat berkaitan. Bersaksi, mengawasi. Kalau nak mengawasi sesuatu, kena lihat dulu, kena dengar dulu. Kalau nak saksikan sesuatu, kena guna mata, kena guna telinga. Kena lihat, kena dengar. Oleh itu, kenapa anda sebut tadi, Asy-Syahid ni sangat berkaitan dengan dua nama sebelum ni. Dengan Al-Basir, dengan As-Sami'. Tayyib. Jadi apa yang dimaksud dengan satu nama yang indah ni? Okay. Sebelum kita menyelami, mengetahui secara mendalam tentang maksud dan hakikat nama bagi Allah ni, terlebih dahulu seperti biasa kita kaji dulu, kita pahami dulu nama ini dari segi arti, dari segi bahasa. Supaya kita memahaminya dengan sempurna, dengan baik. Okey. Dilihat dari bahasa, Asy-Syahid merupakan sighat mubalaghah. Syahidun, bukan syahidun, tetapi syahidun. Ikut wazan fa'ilun. Wazan dia fa'ilun. Jadi syahidun. Jadi bentuknya adalah mubalaghah. Lebih sangat, ya, bentuk kata yang menunjukkan kesangatan. Berarti kalau kita terjemahkan secara harfiah, Asy-Syahid ni sangat menyaksikan, amat menyaksikan. Itu dia. Makanya dekat sini ni diterjemahkan yang maha. Yang maha. Kalau sudah diterjemahkan yang maha, ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha agung, yang maha melihat, yang maha indah, yang maha menyaksikan. Manusia tidak dapat menyandang ataupun mendapatkan gelar maha. Tak ada. Yang ada dalam televisyen tu, yang ada dalam TV tu, maha apa ya? Saya dulu pernah mendengar satu tayangan. Apa dia? Maha lawak ke apa, tak tahulah. Ada kan? Ada. Maharaja. Yes, Maharaja, okey lah. Ada satu lagi. Tak pasti apa tu. Tapi dia apa ni? Bukan filem, dia program lawak lah. Lawak, dia maha apa tak tahulah. Tahu, cari sendiri, tak perlu cari pun. Tayyib, ya, maha menyaksikan. Okey, tayyib. Jadi dari segi bahasa, kata ini sangat melampau, terlalu. Asy-Syahid, maha menyaksikan. Maha. Yang bermaksud asy-syahidu, yang menyaksikan. Tapi makna dia yang menyaksikan. Bermakna syahidun. Syahidun isim fa'il. Seperti perkataan al-alim bermakna al-alim. Al-alim yang maha mengetahui. Al-alim yang mengetahui. Ar-Rahim bermakna ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha apa? Penyayang. Yes, penyayang. Yang maha penyayang. Ar-Rahim yang menyayangi ataupun penyayang. Kalau Ar-Rahim penyayang, kalau Ar-Rahim maha penyayang. Itu dia. Baik, seterusnya kata asy-syahid merupakan lawan kata kepada al-ghaib.
Kalau syahid tu yang menyaksikan, yang hadir, yang ada. Kalau al-ghaib yang tidak jelas, jauh. Ini lawan kata. Jadi syahidu lawan kata kepada ghaibu. Manakala kata asyahid bermakna asyahidul ladzi yashhadu bima ayana wa hadar, yang bermaksud yang menyaksikan tentang apa yang dilihat dan dihadirinya. Dilihat dan dihadirinya, itu asyahid. Ini dari segi makna lughawi, ya, bahasa. Okey. Seterusnya antara makna asyahid. Dari segi bahasa, asyahid ni memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-aminu fi syahadatihi, yang dipercayai dalam kesaksiannya. Jadi sesiapa yang bersaksi dengan baik dalam persaksiannya, dia disebut asyahid. Okey. Yang kedua, alladzi la yaghibu an ilmihi syai'un. Memang yang pertama ni, kalau kita tunjukkan kepada Allah, al-aminu fi syahadatihi, yang dipercayai dalam kesaksiannya, bermaksud setiap kesaksian Allah itu adalah benar dan wajib dipercaya. Itu dia. Yang kedua ni, alladzi la yaghibu an ilmihi syai'un, yang tiada sesuatu pun terlepas daripada pengetahuannya. Bermakna asyahid ni mengetahui segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu, sama ada yang jelas ataupun yang tidak jelas. Ini makna yang kedua. Okey. Kemudian makna yang ketiga, alladzi yashhadu 'alal khalqi yaumal qiyamah. Ini yang juga amat penting, yaitu yang menjadi saksi terhadap makhluk pada hari kiamat. Allah akan menyaksikan semua amalan manusia sama ada di dunia, dan akan menyaksikan pula daripada hasil amalan itu nanti di yaumil qiyamah. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap amalan mereka. Amalan baik, amalan buruk. Allah akan menjadi saksi nanti di hadapannya. Ini 3 makna bagi asyahid. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tengok apa yang dimaksud asyahid ni. Sebelum ni mungkin kita pernah mendengar perkataan syahid. Kan? Pernah kan? Pernah tak sebelum ni kita mendengar perkataan syahid? Ada kan? Tapi yang kita dengar bukan syahid nama Allah. Syahid kematian kan? Syahid tidak masuk kelas. Sorry. Itu. Kadang ana dengar apa ni? Bismillah. Sekejap. Kadang ana mendengar pernyataan daripada pelajar, daripada jemaah. Dia tak hadir kelas, dia sebut dirinya syahid. Sebenarnya tak setuju. Tak setuju dengan gelaran ni. Syahid ni adalah gelaran yang mulia. Sahabat ni semuanya ingin mati syahid. Kan? Tapi kenapa justru yang tidak datang kelas ni dia mendapat gelar syahid? Anda tak setuju. Macam mana yang datang kelas ni, takkan mereka tidak bergelar syahid pula? Kan? Sepatutnya yang datang kelas ni yang bergelar syahid. Kan? Berjuang kan? Berjuang. Manakala yang sudah bukan miut. Manakala yang sudah tidak datang ni bukan bergelar syahid. Saya lebih setuju apa? Saya lebih setuju bukan syahid. Perkataan yang lain, perkataan apa? Perkataan khosir, gagal. Itu sesuai. Kalau syahid saya kurang terima. Sebab kalau dia bergelar syahid, macam mana kita yang sedang berjuang ni istiqomah datang kelas? Okey, tapi tak ada masalah. Itu cerita lain ya. Tak ada kaitan pun sebetulnya dengan ni. Cuma macam ni. Kalau kita sebut perkataan syahid ni, ya, kita dengar dalam Al-Quran ataupun kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh saja syahid tersebut bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud syahid itu yang maha menyaksikan.
Sebab perkataan asyahid ni dia banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam buku ni, dia disebutkan sebanyak berapa kali? 18 kali. 18 kali perkataan syahid disebutkan dalam Al-Quran. Jadi begitu agung nama ini, diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya secara berulang dalam Al-Quran 18 kali. Okey, baik. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-117. Mungkin ada yang nak baca. Siapa yang nak baca? Siapa yang nak pahala syahid? Pahala syahid. Baik, mungkin ada yang nak baca, dipersilakan. Kalau tak ada, anda sendiri akan baca. Khawatir anda kalau baca nanti takut batuk pula. Okey, siapa yang nak bantu anda ni untuk baca? Baik, tafadhal. Tafadhal ya akhi. Baik. Barakallahu fiik. Okey, coba terjemahkan, baca terjemahan dia. Okey, baik. Okey, ayat yang mulia ni, surah Al-Maidah ayat 117 ini, kira-kira ada berapa nama kat sini? 1 ke 2? 2 ke 1? 2. Apa yang pertama? Yang mengawasi. So apa dekat sini? Mengawasi atau apa nama dia? Yes, Ar-Raqib kan? Falamma tawaffaitani kunta anta Ar-Raqib. Anta, engkau Allah, Ar-Raqibah, yang mengawasi alaihim, atas mereka. Okey, yang kedua apa? Syahid. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in. Kulli syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu ni apa? Makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ciptaan itu zahir ataupun batin, terlihat ataupun tidak terlihat, ataupun terlihat ataupun tersembunyi, terdengar ataupun tidak terdengar, syahidun. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Dengan mendengar, dengan melihat, dengan mencatat, dengan mengetahui. Itulah dia syahid. Pas tu dekat sini antar raqib. Raqib ni mengawasi. Okey, 2 nama ini disebutkan secara bersamaan dalam ayat ini. Bermakna 2 nama ini satu sama lain sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Okey. Bahkan kata seorang ulama, kata Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, okey, tu disebutkan ya dalam buku ni disebutkan. Beliau berkata, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha menyaksikan, merupakan 2 nama yang sama. Ini kata Abdul Rahman As-Sa'di. Ada sama aja. Ar-Raqib dengan Asy-Syahid ni pada hakikatnya sama. Sebab mengawasi dengan menyaksikan ni 2 perkataan sebetulnya yang saling mendukung satu sama lain. Nak awasi seseorang, kena saksikan dulu, kena lihat, kena dengar. Lepas tu nak saksikan seseorang ataupun suatu kejadian, kena dengar, kena lihat dengan mata. Jadi pada hakikatnya kata beliau As-Sa'di, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha menyaksikan merupakan 2 nama yang sama. Kata beliau lagi, kedua-duanya menunjukkan bahawa pendengaran Allah meliputi semua yang didengar. Itu kenapa tadi ada yang sebut bahwasanya 2 nama sebelum ni amat berkaitan dengan 2 nama ni. Sebab kenapa Allah di sini mengawasi, menyaksikan, dengan cara apa Allah menyaksikan, dengan cara apa Allah mengawasi? Dengan pendengaran. Jadi segala sesuatu didengar oleh Allah. Ya, diawasi, kemudian disaksikan. Lepas tu
penglihatannya meliputi semua yang dilihat. Penglihatannya, basar, al-basar, penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang dilihat, sama ada yang nampak kepada manusia ataupun tidak nampak. Berarti penglihatan di sini apa? Al-basir. Kalau tadi pendengaran, as-sami. Kan? Lepas tu beliau sebutkan lagi dekat sini, dan pengetahuannya meliputi semua maklumat yang jelas dan yang samar. Pengetahuannya. Berarti pengetahuannya apa? Al-alim, al-ilmu, mengetahui. So, dalam Ar-Raqib dan Asy-Syahid ni ada sebetulnya 3 nama yang sangat berkaitan. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Okey, saya tulis dulu ya. Jadi Asy-Syahidu. Okey. Yang maha menyaksikan. Okey. Ar-Raqibu. Yang maha mengawasi. Asy-Syahidu. Ar-Raqibu. Kalau 2 nama ini disebutkan, ya, Asy-Syahidu dengan Ar-Raqibu, maka dalam 2 nama ini mengandungi beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Okey. Di antaranya ialah As-Sami, yang mendengar, yang maha mendengar. Lepas tu Al-Basir, Al-Basir. Okey, yang maha melihat. Okey, kemudian yang ketiga Al-Alimu. Al-Alimu, apa Al-Alimu? Yang maha, yes, yang maha mengetahui. Nih. Jadi 2 nama ini apabila disebutkan, kita akan langsung faham dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala makhluk, terutama segala perbuatan mereka dengan as-sami, dengan as-sam'u, melihat, dengan mendengar, al-basiru dengan al-basar, dengan penglihatan, al-alimu dengan ilmunya. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan tu? Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan ilmu. Pun kalau dikatakan Ar-Raqibu. Ar-Raqibu ini yang maha mengawasi. Macam mana Allah Subhanahu wa taala mengawasi makhluknya, terutama perbuatan mereka? Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka dengan as-sam'u, dengan mendengar. Apa yang diperkatakan oleh mereka daripada lisannya? Okey, dengan al-basiru, al-basar, melihat, dengan al-alimu, dengan ilmunya. Jadi 2 nama ni, bahkan 5 nama ini satu sama lain sangat berkaitan. Syahid, Ar-Raqib, As-Sami'ul, Basirul, Alim. Itu dia. Baik, kita sambung. Kita kembali pada buku kita, muka surat 7. Kat sini disebutkan, Asy-Syahid bermaksud dialah Tuhan yang menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Apapun yang berlaku, yang ada di alam semesta ini dalam persaksian Allah Subhanahu wa taala, dilihat, didengar, diketahui. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya penyaksian dan pengetahuannya. Semua perbuatan makhluk dilihat, didengar dan disaksikan langsung tanpa satupun yang terlewatkan. Oleh kerana itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat agung ini, menyaksikan dengan pendengar, menyaksikan dengan penglihatan, menyaksikan dengan ilmunya, maka hendaklah kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap, ya, dalam berbuat. Kita kena hati-hati karena Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyaksikan perbuatan kita. Itu dia. Okey, seterusnya. Dia maha mengetahui segala sesuatu, dia mendengar segala bunyi yang halus dan yang nyata. Ini makna as-sami ni. Tapi juga makna asy-syahid. Dia melihat segala yang samar maupun yang jelas. Yang kecil dan yang samar. Melihat adalah al-basir, tetapi al-basir termasuk dalam asy-syahid.
Ilmunya meliputi segala sesuatu. Dialah yang maha mulia, yang menjadi saksi atas semua perbuatan hambanya. Az-Zujaji berkata, apabila segala sesuatu tidak dapat tersembunyi daripada Allah, maka Allah sentiasa menyaksikannya, mengetahui segala beluk-beluknya dan mengetahui apa yang disaksikannya, karena tiada satu pun yang dapat tersembunyi daripadanya. Inilah yang menarik kata beliau ni. Apabila segala sesuatu tidak dapat tersembunyi daripada Allah, maka Allah sentiasa menyaksikannya. Maksudnya apa dekat sini? Persaksian Allah Subhanahu wa taala ni tidak berhenti. Tidak pernah berhenti. Sentiasa 24 jam, sentiasa di semua masa Allah menyaksikan, mengetahui, mendengar, melihat semua gerak-gerik, semua perbuatan kita, semua ucapan kita. Itu dia. Jadi sekarang yang kita tengah belajar dalam ruang ni, kita bertindak, kita menulis, kita mendengar, kita menghafal, kita membaca. Ini lagi didengar, lagi diperhatikan, lagi disaksikan, lagi dilihat, lagi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa ni sekarang ni kita sedang dilihat. Kalau kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kena lakukan? Apa yang kita kena buat? Apa yang kita buat ni? Kalau kita sedang dipantau, dilihat, sekarang kita sedang dilihat ni. Sekarang ni, yang anda lagi buat benda macam ni, pegang jari, pegang pen macam ni sedang dilihat, sedang disaksikan, sedang diketahui. So, apa yang kita kena buat? Kenapa? Yes, beramal. Beramal apa? Yes, beramal kebaikan. Itu dia. Jadi kalau kita adalah yakin dalam hati kita bahwasanya kita sedang dipantau, sedang disaksikan, tiada yang lain yang kita kena buat melainkan kebaikan. Melainkan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi kita ni selama kita hidup ni tidak pernah luput dari pantauan Allah, tidak pernah luput daripada kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kenapa Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita supaya kita ni takut kepada siksanya. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak dalam ayat Al-Quran tu kita diingatkan takutlah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan engkau mensyirikkan, sebab Allah syahid, menyaksikan kamu, melihat kamu, ya, mendengar perbuatan kamu. Maka hati-hatilah kamu dalam beramal. Baik, kita sambung pada muka surat 8. Dialah yang mengawasi makhluk di mana sahaja mereka berada. Dia yang sangat dekat dengan mereka, malah lebih dekat daripada urat nadi manusia. Itu dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya manusia, dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lebih dekat daripada urat nadi manusia. Urat nadi ni kat mana? Kat sini kan, urat nadi kan. Urat nadi ni dia menampal, bersentuhan dengan kita, dengan kulit kita, dengan rongga kita. Allah lagi dekat daripada itu. Jadi macam mana kita nak bermaksiat kepada Allah? Kalau kita mempunyai malu, merasa malu kepada Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan maksiat. Kita tidak akan pernah memendang sesuatu yang haram. Kita tidak akan pernah memfitnah seseorang. Kita tidak akan pernah menggibah seseorang, tak pernah menggosip. Tetapi akan kita lakukan sentiasa kebaikan, sentiasa kebaikan. Sebab kita nak berikan yang terbaik. Walanabluwannakum dalam surah dalam surah Al-Mulk. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa ayat sebelum tu? Ada yang hafal tak? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya aku, apa tadi ayat dia? Aduh, ya Allah, Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Alladzi khalaqal mauta, yang dia mencipta al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia apa ni? Menguji, yes, mengujimu. Ayyukum ahsan amala. Mana di antara kalian
yang paling baik amalannya. Itu dia. Kita dalam hidup ni. Jadi hidup itu adalah cobaan. Ujian. Kita sedang hidup sekarang. Bernafas kan. Diberikan kekuatan untuk bergerak. Badan kita disehatkan, dikuatkan. Ini diuji oleh Allah. Untuk apa badan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kekuatan ini untuk apa? Untuk bersenang-senang ke, untuk bersantai-santai ke, tak? Semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya satu dalil, satu ayat Al-Quran yang sentiasa dibacakan oleh ustaz dalam ceramah dia. Tujuan manusia ni yang pertama, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin, tujuan utama dia adalah ibadah saja. Ini tujuan utama. Tujuan utama memang kita ibadah. Jadi dalam dunia ni kalau kita penat, ya, kalau kita penat ibadah, penat solat, penat puasa, penat zikir, penat belajar, pergi yayasan taklim setiap hari, itu memang tugas kita, memang macam tu. Kita akan sentiasa penat dengan ni, dengan perbuatan amalan soleh ini sampai mati. Kita akan sentiasa penat. Jadi jangan kita mengharap, aduh takkan kita belajar lagi, aduh zikir lagi, baca zikir subuh lagi, lepas tu baca tabarak, baca lagi, sedekah lagi, pergi ke sana solat berjamaah, lepas solat berjamaah tolong orang, lepas tu ajar anak mengaji. Banyak benda kebaikan yang kita buat di dunia. Kenapa macam tu? Memang sebab kita ni dihidupkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah ni tujuannya untuk ibadah. Ahmad Huzaini yang ada di depan ni, yang duduk macam ni, tujuannya saya dihidupkan di dunia untuk ibadah. Apa untuk ibadah? Kamu solat, kamu zakat, kamu puasa, kamu mengajar, kamu belajar, kamu mengajar, mengaji, kamu dan seterusnya. Semua amalan. Memang kita dibebankan amalan baik. Dibebankan perintah wajib dan juga diperintahkan amalan baik. Dan juga dibebankan untuk kita menjauhi daripada perkara yang dilarang. Makanya kita ni disebut mukallaf. Mukallaf ni diambil daripada perkataan kallafah. Tahu tak makna kallafah itu apa? Kallaf itu apa? Kalau tahu maksud kallafah, kita akan tahu mukallaf itu apa nanti. Kallafah artinya memaksa ataupun mewajibkan. Yes, memaksa ataupun diwajibkan. Mukallaf yang diberikan perintah wajib. Yang dipaksakan untuk melakukan perkara wajib. Tapi bukan berarti kita dipaksa, tak. Sebab dalam agama itu tak ada paksaan. Cuma macam ni, kembali kepada tadi yang sudah disebutkan bahwasanya kita hidup di dunia ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okay, tayyib, kita sambung dulu. Dia yang menyaksikan keesaan dirinya dan menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Syahid di sini bermakna menyatakan. Nah, kalau kita ikutkan terjemahan ni, dia diterjemahkan menyatakan. Makna asal dia adalah menyaksikan. Jadi Allah ni juga bersaksi bahawa dirinya adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Allah juga bersaksi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersaksi akan dirinya Tuhan Al-Wahid Al-Ahad yang Esa, maka kita sebagai makhluknya wajib bersaksi juga. Nah, itu dia. Okey. Yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Malaikat pun macam tu. Orang-orang yang berilmu pun macam tu. Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi, maha bijaksana. Okey. Abdul Rahman As-Sa'di, ini sudah dijelaskan tadi ya tentang perkataan beliau ni. Okey. Sorry. Okey, dekat sini ada firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kenapa dekat sini Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu ala kulli syai'in syahid? Okay, tengok pada pernyataan sebelum ni. Jadi kat sini Allah sebut yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semua. Semua kita akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, jangan lupa ya. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bogel, tidak berpakaian, tidak pakai selipar, dalam keadaan tidak disunat. Itu kita akan bangun macam tu nanti. Sampai kita pergi ke padang mahsyar. Okay, lepas kita dibangunkan, dihidupkan kembali, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu diberikannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa dekat sini? Diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya amalan mereka, buku-buku catatan mereka akan diberikan kepada mereka masing-masing. Sama ada yang diberikan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Fayunabbi'uhum bima amilu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapati amalan kita dalam keadaan diberikan dengan tangan yang kanan. Amin ya rabbal alamin. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mengumpulkan, mencatat amalan perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dengan semua perbuatan kita, tetapi kita lupa. Kan? Kita dah lupa lah. Apa yang kita pernah buat pada tahun lalu, amalan baik, amalan buruk, kita banyak yang lupa. Tahun lepas 2024 apa amalan yang kita buat ya? Dah lupa lah. Bulan lalu pun kita dah lupa dah. Banyak lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala merekam semua amalan kita. Sebab Allah menyaksikan, melihat, mendengar. Itu dia. Dicatat semua. Ini kenapa dikatakan pendengaran Allah, penglihatan Allah amat sempurna. Tiada batas. Beza dengan penglihatan kita. Beza dengan pendengaran kita. Sangat lemah. Sikit-sikit lupa, sikit-sikit lupa. Dengar penjelasan dalam kelas, dalam kelas Masya Allah, faham dia, Masya Allah kuat, kepahamannya dia kuat. Kalau Ustaz jelaskan, guru jelaskan, Masya Allah. Kalau ditanya faham semua clear, clear Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah faham. Hafal semua, hafal. Lepas keluar 1 jam kemudian ataupun sampai di rumah, dah tak ada dah. Apa yang didengarkan dalam kelas tu macam tak ada dalam otak, macam biasa je. Ya, tak melekat. Sampai di pintu rumah tu tak ada. Apa yang diajarkan Ustaz di dalam kelas tu ya? Itu dia kita lah. Tapi insya-Allah kita boleh amalkan apa yang kita ingat. Kalau kita dah tak ingat, ya tak ada masalah lah. Cuma kalau ilmu kita nak berkesan tu, setiap apa yang dijelaskan oleh seseorang, oleh seorang ustaz ke, seorang kiai habib ke apa, kalau bermanfaat dicatat. Nanti sampainya di rumah tu diulang kaji. Apa tadi yang saya dengar, yang saya pelajari pada ustaz tu? Oh macam ni. Bolehlah dia beramal dengan tu. Jadi kadang-kala ni kita pergi ke suatu majlis ni, kadang-kala kita apa istilahnya ya, mengingati sesuatu yang pernah kita pelajari pada sebelum-sebelum tu. Kita sebetulnya tahu, yang dijelaskan ustaz tu tahu sebetulnya. Cuma hati kita tidak ada ketertarikan untuk mengamalkannya. Baru kalau dah mendengar penjelasan daripada seorang ustaz tu, hati kita tergerak, termotivasi untuk mendengarkannya. Ini salah satu faedah ataupun manfaat mendatangi suatu kajian, suatu majlis ilmu. Meskipun kita sudah ada ilmu, yang dibicarakan ustaz tu, yang disampaikan ustaz sebetulnya dah banyak kali diulas oleh ustaz yang lain. Tetapi cara mengulas dia lain. Dia bikin jemaah tu tertarik dengan ulasan dia sehingga dia boleh beramal. Itulah salah satu manfaat ataupun faedah kita menghadiri kajian ilmu. Okey, tengok kat sini. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Asy-syahid bermaksud dia menyaksikan, mengetahui
dan meliputinya. Maka tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Okey, tayyib. Kita teruskan ya. Kesan beriman kepada nama Allah As-Syahid. Antara kesan iman yang ditimbulkan oleh nama ini adalah sebagaimana berikut. Kalau kita dah faham tentang satu nama ini, bahawa nama ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang amat agung, menyaksikan. Kita faham dah. Dalam memori kita, dalam otak kita, kita faham. Syahid ni apa? Kalau kita dah memahami dengan betul, maka akan timbul kesan keimanan dalam diri kita. Yang pertama, menyedari bahawa Allah mengetahui semua perkara yang gaib dan yang nyata. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, meskipun ia sangat kecil dan halus. Dia maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Yang kedua, meyakini bahawa persaksian Allah seagung-agungnya persaksian. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-19. Kul ayyu syai'in akbaru syahadan. Kulillah syahidun baini wa bainakum. Maksudnya, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Sebab makhluk ni, kita ni, kadang-kala kita memberi persaksian yang bohong, yang dusta. Yang disebut qauluz zur, kesaksian palsu. Itu dia. Kadang-kala dalam mahkamah, dalam pengadilan, kadang-kala yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Karena ada money, fulus, nukut, hukum boleh dibeli. Yes, hukum boleh dibeli. Tergantung nak yang macam mana. Bergantung kepada harga. Harganya sekian, dapat sekian. Sekian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta dalam bersaksi, tidak pernah bohong dalam persaksiannya. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Masya Allah. Akan disaksikan nanti di yaumil qiyamah. Okay, yang ketiga, seseorang yang menyadari kesaksian Allah pasti akan menjaga dan menjauhkan dirinya dari segala ucapan dan perbuatan yang buruk. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita berhati-hati dalam melangkah, dalam melakukan sesuatu, dalam beramal dan dalam berucap. Sebab Allah Asy-Syahid. Contoh doa. Berikut adalah di antara doa yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Ni di antara nama apa ni? Doa yang berkaitan dengan nama ni. Okey. Doa agar dibebaskan dari api neraka. Siapa yang nak dibebaskan dari api neraka, banyaklah baca doa ni. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamlat arshika wa malaikatika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Tapi hadis ini dia ada perbincangan di kalangan ulama lah. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Dan yang termasuk menghasankan hadis ini bin Baz. Syekh bin Baz menghasankan hadis ini. Tapi tak ada masalah. Ini boleh dibaca dalam mana-mana doa boleh dibaca. Baca dalam sujud, baca dalam solat malam, baca di antara waktu-waktu dimustajabkannya doa. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahawa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Boleh baca doa ni lah. Jadi doa tu banyak, sangat banyak. Doa yang warid, yang datang daripada baginda Nabi SAW. Jadi tak sebetulnya ni kita nak minta keselamatan dunia akhirat. Ada tuntunannya daripada baginda Nabi. Nak minta rezeki, nak minta kaya, nak minta ketenangan, nak minta dijadikan orang yang soleh, nak minta dijadikan hamba yang istiqamah dalam ibadah. Ada semua dalam tuntutan Nabi. Lalu mengapakah kita masih mencari doa di luar itu? Ya, semua doa ada dijelaskan. Nak doa apa kita? Nak kita minta doa sehat, afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nak minta kekayaan, Allahumma inni Allahumma Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sorry, yang satu tu apa ya?
Iya, ada yang tu. Ada satu lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wawnini bifadlika amman siwak. Okay, nak minta syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nak minta kita selamat daripada azab neraka. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang dibaca pada tahiyat akhir tu. Nak minta diistiqomahkan dalam ibadah. Jangan lupa baca zikir selepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, banyak doa yang warid yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah kenapa ketika kita mendengar salah satu ceramah yang mengaku keturunan zuriat Nabi, dia bagi doa lain. Itulah yang saya tak faham. Kenapa dia bagi doa lain? Kenapa dia tak ajarkan doa kakeknya? Sebetulnya mereka lah ni yang mengaku zuriat Nabi. Mereka lah yang paling utama yang menyebarkan doa-doa yang sahih yang datang daripada baginda Nabi ni. Tapi justru kenapa mereka buat doa sendiri. Baca ini 100 kali, jangan ambil nafas. Boleh menjadi orang kaya. 100 kali. Allahu Akbar. Kalau dia bercerita, ada seorang Habib seorang Habib Al-Attas, dia baca menghatapan Al-Quran dalam satu rakaat 1000 kali. Masya Allah, apa ni? Banyak cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat kan. Sebetulnya dia bercerita ke para jemaah tu supaya ditiru. Macam mana nak tiru perbuatan macam tu? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi macam mana kita nak amalkan doa baginda? Nak cari semua ada semua. Nak minta apa kepada Allah? Minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, ataupun kita boleh doa sendiri. Yang terpenting kita gunakan adab dia. Salah satu kita sebut Asmaul Husna, seru nama Allah yang baik, sebab memang kita ada diperintahkan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang cantik, nama-nama yang comel, yang indah. Fad'uhu biha. Kalau kamu nak minta kepada Allah, seru nama dia. Jangan seru nama orang lain pula. Dalam doa dia sebut ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh, ya Habib ila Habib. No, apa ini ajaran apa? Allah Subhanahu wa taala perintah kita kalau nak doa sebut nama Allah, jangan sebut nama makhluk. Jangan sebut nama makhluk. Ini berkaitan dengan doa lah. Okey, doa agar permohonan dimakbulkan. Ini insya-Allah semuanya tahu nih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca doa ni memang confirm akan diterima. Sebab hadisnya ada sahih. Yes. Dahulu ada seorang sahabat, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia doa macam ni, baca macam ni. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahad. Sampai selesai. Lepas tu doa ni didengar oleh baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Siapa tadi tu yang doa macam tu? Tidak ada seorang pun yang berdoa macam tadi tu, melainkan permohonannya, doanya akan diterima dan apa yang diminta akan dimakbulkan. Baca doa ni. Tak perlu pergi mana-mana, minta amalan. Kepada seorang ustaz, boleh tak apa amalan yang saya baca supaya mendapatkan rezeki yang banyak pun? Tak perlu, baca doa ni. Ini ijazah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini banyak disebutkan dalam buku ni ya. Okay, kita pergi kepada muka surat 10. Ar-Raqib. Masih ada masa lagi kan? Okay, Ar-Raqib. Kita ambil dua nama pada hari ini. Nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-59 ini sudah disebutkan tadi sebahagiannya ya. Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Ingat, semua amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, diam kita diawasi. Bukan hanya disaksikan tetapi diawasi. Dari segi bahasa, kata Ar-Raqib mempunyai makna yang sama dengan Al-Hafidh.
Apa al-hafid? Menjaga. Menjaga, mengawasi. Kalau kita ada baby kan, kalau kita ada baby baru lahir, sentiasa kita pandang, Allahu Akbar. Sentiasa kita pandang, semakin menjadi ni. Kenapa? Kerana suara saya mungkin terlalu kuat ke atau macam mana ni? Sehingga dia merajuk. Tayyib. dah tak ada, alhamdulillah. Kan? Kalau ada baby kan baru lahir, mesti kita akan sentiasa tengok dia kan, gerak-gerak dia macam mana, kita happy kalau kita tengok dia, pandang dia, dan kita saksikan dia, lihat dia, dengarkan dia. Lepas tu kita jaga, awasi dia, takut sampai terjatuh, takut ada sesuatu yang kena dengan dia, kan? Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kita, dalam mengawasi kita lebih daripada itu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu sayang, begitu kasihan, begitu begitu mengambil berat tentang kita. Diawasi, dijaga. Jadi kalau kita tengok ikutkan buku ni, Ar-Raqib sama maknanya dengan Al-Hafidh. Kita dulu dah belajar tentang nama ni, Al-Hafidh, menjaga kan? Yang maha menjaga. Al-Hafidh, Al-Hafidh. Okay. Mengikut wazan fa'ilun. Ia berasal daripada kata fi'il, raqaba yarkubu raqabatan, yang bermaksud mengawasi. Manakala kata ar-raqabatu memiliki beberapa makna. Antaranya al-hifdhu, melindungi, al-harasatu, menjaga, al-intidhar, memperhatikan. Jadi makna ar-raqib ni, ar-raqabatu ni, kalau kita tiba-tiba ataupun mendengar perkataan ar-raqib ni. Jadi ar-raqib ni selain dia berkaitan dengan 3 nama ni, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, dan juga Asy-Syahid, 4 nama. Selain daripada itu, Ar-Raqib berkaitan dengan Al-Hafidh. Yes. Al-Hafidh. Al-Hafidh menjaga. Okey. Perkataan Ar-Raqib secara spesifik ya. Ar-Raqib. Okey. Ar-Raqib. Okey, dekat sini ada satu perkataan, okey, yang diambil daripada perkataan Ar-Raqib, iaitu Ar-Raqabatu. Ar-Raqabatu. Ar-Raqabatu ni Ar-Raqib lah. Mengawasi. Mengawasi dalam perkataan Ar-Raqib ni, dia ada 3 makna. Ya, ada 3 makna. Apa tadi yang pertama? Al-hifdhu. Ya, betul tak? Dalam buku? Yes, al-hifdhu. Okey. Al-hifdhu. Apa al-hifdhu? Yes, menjaga. Okey, yang kedua? Apa dia yang kedua? Ada dalam buku tu. Al-harasatu. Yes. Sama. Yes, harasatu. Haris. Menjaga juga. Ataupun melindungi. Melindungi. Okey. Lepas tu yang ketiga? Apa yang ketiga? Al-intidhar. Yes. Al-intidhar. Al-intidhar ni apa? Memperhatikan. Yes. Al-intidhar. Jadi apabila disebutkan satu nama ni, Ar-Raqib ni, okey, Ar-Raqib memang dia mengawasi. Okey, jap. Ni kurang ni. Apa ni? Memperhatikan. Yes, memperhatikan. Inilah.
Ar-Raqib mengawasi. Mengawasi itu apa dekat sini? Ar-Raqib ni daripada perkataan ar-raqabatu. Mengawasi itu maksudnya al-hifdhu, menjaga. Berarti ar-Raqib ni mengawasi makhluknya dari segala bahaya, dilihat, didengar, takut terjadi sesuatu kepada makhluknya daripada bencana, daripada musibah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Okey, awasi. Awasi dengan menjaga. Al-harasatu, dilindungi. Dilindungi daripada segala keburukan, dilindungi dari segala musibah, dilindungi dari segala apa-apa bentuk kejahatan. Okey, lepas itu yang ketiga, al-intizar, memperhatikan. Ini dia ar-Raqib lah, mengawasi. Jadi diperhatikan semua gerak-geraknya, keadaannya macam mana, diperhatikan semua kondisinya, diperhatikan. Supaya hal itu tidak berlaku sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi apabila disebutkan perkataan ar-Raqib, sekurang-kurangnya memiliki tiga erti ni, tiga makna ni. Al-hifdhu, al-harasatu, al-intizar. Menjaga, melindungi, memperhatikan. Itu dia ar-Raqib. Sekurang-kurangnya. Ini kita belum lagi menyelami maksud dan hakikat nama ni dari segi bahasa saja. Kalau ada perkataan ar-raqabatu, bermakna tiga ni. Jaga, lindungi, perhatikan. Coba sekarang kita perhatikan kat sini. Dalam buku tu, Al-Khattabi berkata, Ar-Raqib bermaksud huwal hafizul ladzi la yaghibu anhu syai'un. Yang bermaksud dia yang menjaga, tidak ada sesuatu pun yang terlepas darinya. Menjaga siapa? Menjaga makhluk. Menjaga makhluk. Ya Allah, ana sering mengulang-ulang perkataan ni. Betapa kita ni dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat, segala keperluan diberi kesihatan, diberi kurniaan, diberikan kekayaan, diberikan makanan yang lazat. Begitu banyak nikmat-nikmat yang kita dapati, yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan cara kita berusaha ataupun dengan secara percuma. Lepas tu pun kita dijaga supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak terkena musibah, supaya kita tidak bernasib sial, kita pun dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga dari bahaya. Dijaga daripada kematian. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, apa yang akan berlaku kepada kita? Kita akan bernasib sial. Mungkin kita akan terkena kecelakaan, aksiden dan sebagainya. Mungkin haiwan-haiwan buas yang ada di hutan itu akan keluar. Harimau, macan, harimau, macan, singa, ular, binatang-binatang yang buas, mungkin dia akan keluar cari makan ataupun akan memakan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz ataupun Ar-Raqib, diawasi keadaan kita. Itu dia. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Okay, kita teruskan kat sini. Nama yang agung ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. 3 kali saja disebutkan dalam Al-Quran, ya. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Tak perlu dijelaskan lagi apa maksud dalam ayat ni. Kita teruskan, ya. Ar-Raqib bermaksud dialah yang mengawasi segala sesuatu dan menjaganya. Diawasi dan dijaga. Kita dijaga mulai dari kita sejak dilahirkan, kan? Sejak baby lagi dulu sampai sekarang kita tetap dijaga. Ya Allah. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa. Makanya kata Nabi ni dalam hadis yang anda sebut dalam muqaddimah tu, 2 nikmat ni yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat, nikmat masa. Kita sehat ni, diberikan kesihatan ni
Jarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bergerak, dapat pergi ke sini, jarang kita baca ni disebut alhamdulillah. Baru kalau sudah kenyang, sudah makan yang lezat, baru cakap alhamdulillah. Kan? Iya, ini memang kenyataan kita. Baru kalau gajian sudah masuk dalam akaun tu, alhamdulillah. Sebelum masuk, tak cakap apapun. Padahal kita dah diberikan kesehatan kan. Kita diberikan masa yang luang. Allah. Astaghfirullahaladzim. Memang betul yang disebutkan oleh baginda Nabi. Dua perkara ni yang sering dilerikan oleh manusia. Tak disyukuri. Tak dijadikan kepada sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat dan seterusnya. Baik, kita sambung kat sini. Mengetahui dalaman dan luaran, tiada yang tersembunyi darinya sama ada perbuatan hamba itu rahsia ataupun nyata. Dialah yang menguasai dan mengatur segala urusan. Tiada yang terlepas darinya yang sesuatu yang samar ataupun yang nampak. Kata Ibnu Katsir dalam mentafsirkan firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-1 yang bermaksud sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Beliau berkata iaitu dia mengawasi segala perbuatan dan keadaan dirimu. Al-Harawi berkata, Ar-Raqib dialah yang menjaga dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas darinya walau sebesar zarah, baik yang di langit maupun di bumi. Dia yang mengetahui semua keadaan dan perbuatan hambanya, menghitung bilangan mereka dan mengetahui ajal kematian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Surah Al-Ahzab ayat 52 yang bermaksud dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ibnu Al-Asir berkata, Ar-Raqib ialah dia yang segala sesuatu tidak terlepas dari pengawasannya. Jadi segala sesuatu ini diawasin. 24 jam diawasin. Berterusan. Tidak pernah terhenti. Tidur pun kita diawasi. Apa maksudnya kita diawasi itu? Kita dijaga. Supaya kita tidur nyenyak, beristirahat dengan nyenyak, sampai pagi harinya. Kita dijaga, diawasi. Jangan sampai ada hal-hal yang boleh kacau, yang boleh mengganggu dia. Al-Qurtubi berkata, Ar-Raqib bermaksud yang menjaga. Ia adalah salah satu sifat Allah yang merangkumi makna al-ilmu, mengetahui kan. Sudah disebutkan kan. Ar-Raqib berkaitan dengan al-alim. As-sam'u mendengar. As-sami'an. Dan al-basar melihat. Al-basir. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Ar-Raqib ni sama dengan al-alim, sama dengan as-sami', sama dengan al-basir. Mengetahui, mendengar dan melihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengawasi segala sesuatu dengan ilmunya yang suci dan tidak pernah lalai. Jadi macam ni. Kalau kita nak faham betul-betul dua nama ni, Asy-Syahid, Ar-Raqib ni. Okey, secara literal, secara bahasa memang kita dah faham lah. Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Apa maksud Asy-Syahid, Ar-Raqib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyaksikan semua perbuatan hamba dengan melihat, dengan mendengar, dengan melihat, dengan mengetahui dan menjaganya. Ar-Raqib yang maha mengawasi semua perbuatan makhluknya, terutama manusia dan jin, dengan cara mendengar, melihat, mengetahui dan menjaga. Ini yang kita faham dari dua nama ni. Asy-Syahid, Ar-Raqib. Okey, baik. Kesan beriman kepada dua nama Ar-Raqib. Antara kesan beriman dengan Ar-Raqib ni ialah yang pertama, yang meyakini bahawa Allah sentiasa mengawasi gerak langkah, perbuatan dan ucapan makhluk. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata para ulama yang arif billah, yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, hendaklah kita ni sebagai orang yang beriman kena ada satu sifat muraqabah. Al-muraqabah. What is al-muraqabah? Siapa yang tahu al-muraqabah itu apa?
Al-muraqabah. Ini hampir sama dengan ar-raqib. Al-muraqabatu. Kalau ar-raqib tu Allah yang mengawasi. Kalau al-muraqabah ni apa dia? Apa? Merasa yes. Ini dia al-muraqabah, merasa diawasi. Kata para ulama yang arif billah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita orang-orang yang beriman ni memiliki tangan, lidah, pendengaran, mata, kena jaga. Jaga dari apa? Jaga daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena sentiasa ada perasaan dalam hati kita bahawa kita sedang diawasi, sedang didengar, sedang dilihat, sedang diketahui. Oleh kerana itu, setiap daripada kita untuk menjadi mukmin yang sempurna, untuk menjadi orang yang bertakwa, yang dikurniakan syurganya nanti di yaumil qiyamah, maka sentiasa kita merasa diawasi oleh Allah. Dalam hati kita letak, tanam satu sifat yang mulia ni, muraqabah, sentiasa diawasi oleh Allah. Kalau kita mempunyai sifat ini, insya-Allah kita akan menjadi orang yang aman. Aman daripada azabnya. Muraqabah. Diawasi oleh Allah. Baik. Yang kedua, sentiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang. Ini sama dengan yang ni. Okey, contoh doa. Berkaitan dengan ar-raqib ni tidak ada doa khusus yang menyebutkan perkataan ar-raqib, tak ada. Cuma dalam buku ni, ini hanya contoh sahaja ya. Contoh saja, contoh dalam buku ni bukan datang daripada baginda Nabi, apatah lagi disebutkan dalam Al-Quran. Tak, ini sekedar doa. Tapi ala kulli hal doa ni boleh dibaca. Okey, saya baca dulu. يا رقيب اجعلنا نخشاك كأننا نراك ولا تجعل مراقبتنا لأحد سواك يا رقيب أنت الرقيب لحركة الأكوان العليم بخطوات قلوب الإنسان إنسي والجان أنت الرقيب على أعمالنا فأحسنها وأنت الرقيب على نيتنا فأخلصنا وأنت الرقيب على جوارحنا فمن ذنوبنا خلصنا. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang maha mengawasi, jadikanlah kami takut kepadamu seperti mana kami melihatmu. Jangan engkau jadikan muraqabah kami kepada selain dirimu. Wahai Tuhan yang maha mengawasi, engkaulah yang mengawasi setiap pergerakan makhluk, mengetahui langkah-langkah hati manusia dan jin. Engkau yang maha mengawasi perbuatan kami, untuk itu jadikanlah ia baik. Engkau yang mengawasi niat kami, untuk itu jadikanlah ia ikhlas karenamu. Engkau yang mengawasi anggota badan kami, maka hapuskan dosa-dosa kami. Ini sekedar doa ya, bukan doa datang daripada baginda Nabi, tak. Ana petik ni dari beberapa bukan dari salah satu ni lah, dari salah satu website yang berisikan tentang tazkirah. Jadi ana letak je doa ni. Ini sebagai contoh saja. Jadi ala kulli hal, ar-raqib ni tak ada doa secara spesifik yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ar-raqib. Okey, tayyib. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Kalau tak ada soalan macam biasa ya, kita tazkirah selama 4 minit ya. Sebab masih ada lagi baki 5 minit. طيب هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. Baik,